Jadi insya-Allah pagi ini saya nak kongsikan dengan tuan-tuan satu hadis yang Al-Imam An-Nawawi rahimahullah muatkan di dalam kitab hadis 40, iaitu berkenaan tentang luasnya konsep sedekah. Luasnya konsep sedekah. Kita faham sedekah ni sedekah duit, kan? Sedekah duit, sedekah makanan, letak dekat gerobok makanan di masjid-masjid pun sekarang sudah ma'ruf, sudah meriah konsep itu. Tapi di sana ada konsep sedekah yang lebih daripada itu, yang Allah Ta'ala sediakan untuk seluruh hamba-hambanya, baik hamba-hamba itu kaya ataupun miskin. An Abi Dzar radhiyallahu anhu anna nasan min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahli al-duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala sallallahu alaihi wasallam, awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun, inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmilatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'an munkarin sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr? Qala sallallahu alaihi wasallam, ara'aytum law wada'aha fil haram akana alayhi fiha wizr? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Abu Dzar menceritakan bahawa beberapa orang sahabat di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang bertemu baginda sallallahu alaihi wasallam dan membuat aduan. Aduan sahabat bukannya untuk saling mendengki, tetapi saling iri hati dan cemburu kerana orang lain banyak ibadatnya dari mereka. Mereka ni tertinggal dalam ibadat. Apa aduan itu? Sekumpulan sahabat datang. Mereka kata, zahaba ahlud duthur bil ujur. Ya Rasulullah, kami iri hati dengan orang-orang kaya di kalangan kami yang banyak ruang untuk buat pahala. Yang mengadu ni ialah sahabat-sahabat di kalangan orang-orang miskin daripada orang-orang muhajirin. Tuan-tuan pun tahu bila awal Muharram ada ceramah tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun melalui pembacaan tuan-tuan akan dapati bahawa hijrah sahabat-sahabat dari Makkah ke Madinah, mereka ni hijrah sehelai sepinggang. Jadi bila sampai dekat Madinah, bukannya dah siap rumah tersedia macam kita posting bekerja, kan? Ada quarters dan seumpamanya. Jadi mana yang ada dipersaudarakan oleh Nabi SAW oleh orang-orang Ansar yang menumpangkan orang muhajirin di rumah mereka, yang ada adalah, yang tidak ada ni mereka ni menetap dekat Masjid Nabawi. Dan Masjid Nabawi pun bukanlah seselesa masjid kita pada hari ini. Jadi di kalangan mereka ni, mereka duduk di belah belakang masjid, dan mereka inilah yang dipanggil ahlu suffah. Bukan ahli sufi, ahlu suffah. Suffah ni kerana pakaian mereka yang dibuat dari kain yang kasar dan tidak selesa, menunjukkan miskinnya mereka. Dan mereka berhijrah dari Makkah ke Madinah, hijrah, dan mereka dihalau pula oleh orang-orang musyrikin. Walladzina ukhriju min diyarihim, dan mereka telah dihalau dari rumah mereka, dan harta mereka tak boleh dibawa. Mereka ni pergi sehelai sepinggang. Inilah orang-orang muhajirin radhiyallahu anhum. Sampai dekat Madinah, tak ada rumah, menetap sekejap di Masjid Nabawi, sementara dipersaudarakan oleh Nabi SAW dan ditumpangkan oleh sahabat-sahabat orang-orang Ansar.
Jadi bila mereka duduk dekat masjid, mereka tengok orang-orang Ansar yang sedikit mewah ataupun yang kaya raya, banyak buat kebajikan yang mana orang-orang miskin ni tak dapat buat. Jadi para sahabat mengadu, dan aduan tu ialah kerana sedikit tak puas hati sebab orang kaya boleh banyak bersedekah. Zahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, kami iri hati dengan orang-orang kaya sebab dengan harta mereka ni mereka boleh bersedekah. Apa yang sahabat ni tak puas hati? Yusalluna kama nusalli. Mereka solat macam mana kami solat. Maksudnya bila kami solat, dengan pahala-pahala yang diberikan, mereka pun buat benda yang sama, satu sama. Yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa macam mana kami berpuasa. Maksudnya kami puasa Ramadan, dia orang puasa Ramadan. Kami puasa sunat, mereka pun puasa sunat. Bersaing lagi. Tapi yang kami kalah, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi mereka boleh bersedekah. Yang ni kami tak ada. Para sahabat radhiyallahu anhum, iri hati mereka hanyalah pada akhirat, bukan dengki yang negatif tu. Tapi mereka tengok kawan tu buat baik tapi mereka tak mampu. Macam orang-orang miskin di kalangan sahabat, apabila ada seruan jihad ke perang Tabuk di utara Madinah, sebahagian mereka nak pergi, tapi kerana tidak ada kewangan yang cukup, mereka minta izin dekat Nabi SAW, dan baginda kata, kamu tak ada apa-apa yang kamu nak, tak ada preparation. Lalu mereka pun pulang dengan linangan air mata. Sedih tak dapat pergi berjihad, yang ni sedih tak dapat nak bersedekah. Jadi iri hati yang buruk, yang jijik, ialah iri hati bab dunia. Kawan tu renovate rumah, kita pun nak renovate rumah. Kawan tu tukar kita baru, kita pun nak tukar kita baru. Kawan tu pakaiannya, nak tengok pakaian hari ni, tunggu 2 bulan akan datang. Punya banyak pakaian kawan tu, kita pun beli pakaian baru. Masjid sekian tempat, asal ada program akan ada t-shirt, kita pun nak buat juga. Sedangkan t-shirt yang program tahun lepas pun masih elok dan tidak lusuh. Kita sentiasa kadang-kadang sebahagian kita berlumba ke arah itu. Dia tidaklah salah, tetapi semua tu akan ditanya. Makin banyak barang kita miliki, makin lama kita disoali di hari akhirat. Tuan-tuan, bila melepasi custom dekat lapangan terbang, orang yang bawa beg silang dengan yang bawa banyak beg, tentulah yang banyak beg ni akan dicurigai oleh custom. Sekalipun dia tak bawa dadah, dia tak bawa senjata, tapi custom akan hentikan dia. Encik sila buka, encik sila buka. Dah silah buka balik. Demikianlah kita akan ditanya dengan banyaknya barang-barang kita. Yang boleh kita iri hati dua, la hasada illa fi fitnatain. Kita tak boleh iri hati kecuali pada dua perkara, iaitu pada orang yang Allah Ta'ala berikan dia harta yang banyak, lalu dia sedekahkan pahala itu dekat ke mana saja yang dia nak, iaitu dermawan. Kedua yang kita iri hati ialah orang yang Allah Ta'ala berikan dia ilmu, lalu dia sampaikan kepada orang lain. Ilmu ni bukannya ustaz dia tak kan? Ada juga ustaz dia tak berkongsi. Ada juga ustaz yang tak berkongsi. Lebih parah lagi kalau dia agamawan tetapi dia menyampaikan benda-benda yang salah dalam masyarakat, hadis palsu dan seumpamanya, pun parah juga. Malah jauh lebih baik orang awam yang faham Al-Quran lalu dia berkongsi tadarus setiap pagi dengan kawannya, itu juga ilmu agama. Ni yang kita kena cemburu, bukan bab dunia. Jadi inilah yang disedihkan oleh orang-orang miskin di kalangan muhajirin yang datang menumpang seketika dekat Masjid Nabawi. Mereka puasa, orang kaya puasa. Mereka solat, orang kaya solat. Tapi orang kaya bersedekah. Kami tak ada apa-apa nak sedekah, ya Rasulullah.
Apa kata Nabi SAW untuk pujuk sahabat-sahabat ni tadi? Kata Nabi SAW, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Banyak lagi pintu-pintu sedekah yang Allah Ta'ala jadikan untuk kamu. Apa dia? Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya setiap tasbih, setiap kali kamu menyebut subhanallah, itu pun sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Dan setiap kamu menyebut takbir, Allahu Akbar, bukan takbir tu kan, sebut Allahu Akbar, sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Dan setiap kali kamu menyebut alhamdulillah, juga satu sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Dan setiap kali kamu menyebut la ilaha illallah, juga sedekah. Tapi zikir-zikir ini tuan-tuan, biarlah dia disebut seperti yang Nabi SAW ajar, dan tidak dikhususkan pada hari-hari tertentu. Ada orang share kadang-kadang, zikir hari Isnin sekian, zikir hari Selasa sekian, zikir hari Rabu. Sepanjang seminggu tu ada saja zikir yang berbeza. Orang kata inilah zikir Imam Al-Ghazali. Entah ya entah tidak dari Imam Ghazali, kita pun tak tahu. Apa yang penting ialah tidak ada pengkhususan zikir. Tidak ada pengkhususan zikir. Juga perlu diselidiki semula. Apabila ada zikir yang menjanjikan pahala yang teramat besar, antara zikir yang fadilatnya tidak sahih, malah dia adalah hadis yang sangat lemah dan tidak boleh disebarkan, kecuali untuk bagi tahu orang hadis ini sangat lemah dan tidak ada pahala yang dijanjikan, tidak boleh dikongsi. Antaranya ialah zikir jazallahu anna Muhammadan bima huwa ahluhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat dan Al-Kabir. Diriwayatkan juga oleh Al-Asbahani, oleh Al-Khatibul Baghdadi dalam Tarikh Baghdad, dengan beberapa jalur yang kesemuanya sangat lemah. Zikir itu sangat menakjubkan. Orang kita ni suka zikir sekian, pahalanya banyak. Apa dia ustaz? Catat, kita pun amal. Siapa menyebut jazallahu anna Muhammadan bima huwa ahluhu, semoga Allah Ta'ala membalas jasa baik Nabi SAW yang baginda layak untuk mendapat balasan itu. Siapa zikir ni? 70 malaikat pencatat pencatat pahala akan berasa penat kerana mencatat pahala selama alfa sabah, selama 1000 pagi, 1000 hari. Kita pun wow kan, malaikat ni dia tak akan penat. Tapi bila malaikat penat, berarti pahala tu banyak. Bukan satu malaikat, 70 malaikat. Kadang-kadang dia disampaikan oleh agamawan. Sebab tu kita kena cek juga. Kita nak pahala, biarlah ada sesuatu yang dijanjikan dengan confirm oleh Nabi SAW. Sebab urusan pahala ialah urusan yang ghaib, yang hanya diberikan oleh Allah Ta'ala, bukan orang. Hatta Nabi SAW menjanjikan pahala itu dan ini dengan izin Allah Azza wa Jal, kerana baginda hanyalah Rasul, iaitu penyampai, utusan. Yang decide hanyalah Allah Azza wa Jal. Juga zikir, apabila kita nakkan pahala dari zikir itu, ialah zikir yang diajar oleh Nabi SAW. Dan zikir yang Nabi SAW ajar, pastinya satu zikir yang lengkap, ayat yang komplit. Contohnya sebutan subhanallah, maha suci Allah, dia komplit. Kita sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah, di ayat yang sempurna. La ilaha illallah, zikir yang antara zikir yang paling Allah Ta'ala suka, iaitu mentauhidkan Allah Ta'ala, yang tidak ada pahala, ialah zikir Allah, Allah, Allah. Sebab satu, dia dia tidak pernah diajar oleh Nabi SAW.
Kalau benda tu tidak diwahyukan, macam mana kita nak mengharapkan pahala? Sedangkan pahala ni urusan yang ghaib, yang hanya mesti datang dari wahyu. Allah satu je. Apa sambungannya? Dia tidak lengkap. Maka zikir Allah sahaja, tidak dinaskan, tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian biarlah zikir itu zikir yang bila disebutkan dia menenangkan jiwa dalam keadaan yang tenang, bukan terlompat-lompat. Atau zikir itu zikir yang disebutkan dalam keadaan yang tenang sambil tidak mengganggu orang. Zikir itu dah betul dah, la ilaha illallah, tapi dia mengganggu orang. Contohnya apabila kita menjadi imam, zikir itu zikir yang perlahan didengari oleh seluruh jemaah sambil tidak mengganggu orang yang masbuk dan tidak dalam keadaan berlagu, sebab dia pasti akan mengganggu orang yang sedang masbuk. Mikrofon sudah ada di mulut, sekadar kita menyebutnya dengan perlahan, tenang, tidak ada lagu dan didengari oleh semua orang apa yang sedang imam zikirkan untuk diikuti. Selesai. Lagi, apa bentuk-bentuk sedekah lagi? Amrun bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Nak ajak orang buat baik pun tak semestinya kena jadi ustaz. Contohnya kita jogging ataupun kita buat apa saja di kawasan luar, bersihkan rumah. Bila dah nak maghrib, kita nampak anak-anak di desa Bistari masih lagi bermain, ataupun yang melintas jalan depan ni, kita minta mereka balik. Dah nak maghrib, kita minta mereka hati-hati lalu lintas. Nampak yang makan berdiri, kita minta duduk. Yang makan tangan kiri, kita tegur makan tangan kanan. Yang semua kita faham agama ajar begini. Kita tak ustaz pun kita boleh ingatkan. Jadi ingat, ajak orang kepada kebaikan, teguran, nahyun an munkar juga bentuk sedekah. Mungkin seseorang tu dia tak ada duit untuk bersedekah, tapi dia rajin ingatkan orang, atau dia rajin untuk ajak orang buat kebaikan. Itu juga salah satu pintu-pintu sedekah yang Nabi SAW sampaikan kepada sahabat-sahabat di kalangan orang-orang miskin, di kalangan muhajirin. Last sekali, wa fi butni ahadikum sadaqah. Dan apabila kamu mendatangi isterimu, maksudnya adakan hubungan kelamin, juga adalah sedekah. Sahabat pun terkejut, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Ya Rasulullah, takkan hubungan suami isteri pun ada pahala? Kata Nabi SAW, bukankah dia berdosa kalau dia berzina? Demikian juga, atau demikianlah kalau dia melampiaskan nafsunya dekat jalan yang halal, dekat isterinya, agar dia selamat dari terjebak daripada benda-benda yang haram, agar dia terselamat daripada melihat video-video yang haram. Maka dia ada jalan yang halal. Ataupun apabila dia memenuhi keperluan keperluan isterinya juga, sebab hal itu juga masing-masing setiap manusia memerlukan dengan jalan yang halal, demikianlah dia akan diberikan pahala. Jadi inilah pintu-pintu sedekah yang tidak memerlukan duit, tetapi dia mempunyai ruang yang luas. Dalam riwayat yang lain, bila orang-orang kaya di kalangan sahabat tahu bahawa zikir adalah pintu sedekah, buat baik, ajak orang buat baik, cegah orang dari mungkar, orang kaya pun buat. Tadi orang kaya solat, orang miskin solat, orang kaya solat, satu sama. Orang miskin puasa, orang kaya pun puasa, dua sama. Orang miskin orang kaya bersedekah, orang miskin tak dapat sedekah, 3-2. Lalu baginda pujuk, zikir-zikir pun boleh dianggap sedekah, dah 3 sama. Sekarang sebahagian orang kaya ataupun sahabat-sahabat yang kaya ni, sebab sahabat bila
dengar hadis, mereka tak akan diam. Mereka akan kongsikan dengan orang lain. Termasuklah hadis ni. Jadi last sekali orang kaya pun tahu bahawa zikir juga adalah pintu sedekah, dan mereka pun berzikir ataupun buat hal-hal yang selain daripada sedekah duit ni. Orang miskin pun datang lagi, ya Rasulullah. Mereka pun tahu hadis ni. Jadi tak boleh nak kalahkan juga. Lalu Nabi SAW pun sebut demikian, itu adalah rezeki Allah Ta'ala untuk mereka. Sebab rezeki setiap orang berbeza, dan orang kaya pun tahu hadis ini di kalangan sahabat. Jadi Nabi SAW kata, apa nak buat? Itu adalah kelebihan yang Allah Azza wa Jalla berikan. Kata Nabi SAW, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itu ialah dah Allah Ta'ala nak beri, maka itulah hak Allah Ta'ala nak lebihkan mereka. Jadi apa yang kita boleh faham di sini ialah sedekah itu dia bukannya tertumpu kepada wang ringgit. Malah di sana ada beberapa hadis bahawa Nabi SAW menyebutkan perkara yang wajib seorang suami atau seorang ayah berikan. Nafkah belanja dapur, tonton bayar yuran sekolah anak, bayar van sekolah dan seumpamanya, bayar bil api, bil elektrik. Semua yang kita keluarkan itu juga adalah sedekah. Dia satu kewajipan, tapi plus dapat pahala infak. Sebab Nabi SAW sebut, nafaqatur rajul ala ahlihi sadaqatun. Nafkah wajib yang suami ataupun ayah keluarkan, makan anaknya, pakaian, segala keperluan rumah, bil-bil utility, semua tu selain daripada ditunaikan kewajipan, dah ada pahala, dan dia juga diberikan pahala sedekah. Malah Nabi SAW sebut, idza anfaqa ar-rajul ala ahlihi, Nabi SAW sebut, walasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi fiha wajha Allah illa ujirta biha hatta al-luqmah taj'aluha fi imra'atik. Tidak ada sedekah atau tidak ada infak yang dikeluarkan yang kamu harapkan dengan perbuatan itu, kamu hanya harapkan redha Allah Azza wa Jal, melainkan kamu akan diberikan pahala oleh Allah Ta'ala, termasuklah makanan yang kamu suapkan di mulut isteri. Maksudnya beras yang kita beli, sayur yang kita beli, terpaksa beli sebab harga pun dah naik, sayur, dan juga ikan, daging, ayam dan seumpamanya, semua tu minum petang ke apakah yang frozen, semua tu termasuk adalah sedekah. Dan ada satu hadis yang sangat bagus untuk kita kongsikan, terutamanya pada 1 Mei, hari pekerja, untuk menggembirakan hati orang yang semuanya bekerja. Nabi SAW sebut, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. 1 dinar iaitu 1 sedekah yang kamu belanjakan untuk fi sabilillah, ataupun 1 dinar yang kau keluarkan untuk bebaskan hamba, 1 dinar yang kamu keluarkan untuk sedekah kepada orang miskin, dan 1 dinar yang kamu keluarkan untuk keluargamu, maka yang paling besar pahalanya ialah yang kamu keluarkan untuk keluargamu. Maka ini yang paling utama. Dan sekalipun dia satu yang wajib di dalam Islam, tapi di sana ada pahala tambahan, pahala sedekah. Jadi demikianlah luasnya pahala sedekah, kerana peluang ini Allah Ta'ala nak berikan juga kepada seluruh hamba-hambanya. Dan bila disebut sedekah, dia tidaklah terlintas dalam minda kita hanyalah sedekah duit dan orang kaya saja yang mampu. Sedangkan pintu sedekah tu amat luas. Termasuklah menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, menyebut Allahu Akbar, menyebut istighfar dan lain-lain zikir. Dan saya fikir itu saja untuk pagi ini. Semoga
Allah Azza wa Jalla memberikan kita kefahaman tentang fahamnya konsep luasnya sedekah dan juga konsep zikir yang luas, dan juga dengan tata cara dan juga adab-adabnya, fadilat-fadilat yang besar yang sahih yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang baik itu dari Allah Azza wa Jalla, dan yang kurang itu dari kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon kemaafan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah. Astaghfirullah. Wassallallahu